Selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Rachel Chan dan kumpulan saya akan membentang tentang hasil kajian yang bertajuk Adat Resam Setiap Kaum yang Terdapat di Malaysia. Tema tajuk ini merujuk kepada kewujudan, kestabilan, kesejahteraan dan keamanan kalangan masyarakat yang keberbagian budaya. Malaysia adalah sebuah negara yang unik berbanding dengan negara-negara luar. Hal ini dikatakan kerana Malaysia merupakan sebuah masyarakat budaya yang mengandungi berbagai kaum, bahasa dan agama. Kumpulan etnik utama ialah Melayu asli serta populasi besar Cina dan India. Hasilnya, masyarakat Malaysia menerima berbagai jenis gaya hidup, kepercayaan dan nilai. Pada zaman penjajahan, buruh dari luar tanah Melayu seperti China dan India telah dibawa masuk oleh Barat untuk tujuan perdagangan. Pengaruh Barat meninggalkan kesan besar dan positif kepada Malaysia dalam banyak aspek. Biasanya dari segi sosial. Contohnya, kewujudan babang nyonya disebabkan oleh perkahwinan campur. Namun, ia menjadi Malaysia sebuah negara yang kuat dan bersatu kerana keberbagian kaumnya. Sejak itu, etika dan peradaban masyarakat dan negara berkembang mengikut peredaran zaman. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Adriana dan hari ini saya akan membentangkan adat resam dalam perkahwinan bagi kaum Cina dan Melayu. Bagi kaum Cina, antara adat yang dipraktikkan termasuklah pasangan pengantin tidak dibenarkan bertemu. Selain itu, mereka perlu menyembah nenek moyang mereka di rumah masing-masing. Seterusnya, katil di bilik pengantin dihiasi dengan angpau, limau dan manisan. Budak lelaki akan diminta untuk lompat ke atas katil supaya pasangan pengantin boleh mendapat zuriat selepas berkahwin. Upacara mengikat rambut juga diadakan dengan ibu bapa pengantin lelaki mengikat rambut anaknya sambil mengucapkan kata-kata yang baik. Ini melambangkan pasangan pengantin sudah dewasa dan bersedia untuk berkahwin. Pada hari perkahwinan, seorang lelaki dari keluarga perempuan akan membuka pintu kereta pengantin lelaki apabila tiba di rumah pengantin perempuan untuk mengambil pengantin tersebut. Upacara minum teh juga diadakan. Pada masa ini, pasangan akan makan tangyun sebagai simbol keluarga bahagia di masa hadapan. Seterusnya, pasangan pengantin juga akan memberikan teh kepada keluarga dan saudara mara mengikuti pentas. Majlis minum petang juga diadakan sebagai tanda hormat terhadap ibu bapa dan adik-beradik serta penerimaan kedua-dua keluarga. Pengantin perempuan akan menuju ke rumah pengantin lelaki bagi majlis minum petang yang diadakan semula. Ini diteruskan dengan jamuan besar pada malam berikutnya. Tambahan pula, apabila ahli rombongan pengantin meninggal dunia sebelum perkahwinan, perkahwinan tersebut mesti ditangguhkan selama 100 hari atau akan diadakan pada tahun berikutnya. Bagi adat perkahwinan untuk kaum Melayu pula, terdapat beberapa peringkat. Pada peringkat pertama ialah merisik. Tujuan merisik adalah untuk memastikan bahawa calon yang akan dipinang masih belum berpunya. Wakil pihak lelaki akan bertemu dengan keluarga bakal pengantin di mana mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka. Pihak lelaki akan memberikan sebuntut cincin tanya berupa cincin belah rotan dan jika pihak gadis bersetuju, tarikh meminang ditetapkan. Seterusnya, bakal pengantin akan mengadakan majlis bertunang di mana pihak lelaki akan memberi hantaran cincin tepak sirih ke rumah pihak perempuan sebagai tanda ikatan pertunangan. Bakal pengantin perempuan akan disarungkan cincin di jari manisnya oleh ibu pihak lelaki. Mereka juga akan menetapkan dan membincangkan mengenai hantaran untuk perkahwinan. Majlis ini diakhiri dengan bacaan doa dan jamuan ringan. Selain daripada itu, mereka mempunyai adat berinai yang boleh dibahagi kepada 3 peringkat. Berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Pengantin perempuan memakai inai kepada semua jari termasuk tapak tangan. Pengantin lelaki pula memakai inai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada sebelah tangan sahaja. Seterusnya, akad nikah selalu diadakan di masjid atau rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan. Selepas nafas nikah oleh pengantin lelaki, si suami akan menyarungkan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya sebagai simbol pasangan tersebut telah sah dinikahkan. Akhir sekali, adat bersanding. Pasangan pengantin akan diandam dan dihias rapi oleh mak andam.
Pengantin lelaki akan diarak dengan kompang dan pancak silat ke rumah pengantin. Pasangan pengantin juga akan bersanding di atas pelami dan para jemputan akan menepung tawa pasangan pengantin. Nama saya Ashley dan saya akan bercakap perkahwinan Indian dan Sikh. Muli, pada hari perkahwinan, ibu bapa pasangan akan datang ke kediaman berganti perempuan untuk bertemu bapa berganti lelaki. Ketibaan berganti lelaki, mereka akan membaca berdoa yang dipanggilkan radas. Bapa berganti perempuan menghadiahkan selimut dan wang kepada bapa berganti lelaki. Bertukar hadiah, dua orang itu berlupakan dengan ibarat sekali sarapan istimewa sebelum mereka pergi ke diwara. Upacara Taraif di Kasir Hadram, ritual masyarakat Sikh, menyanyi mazmur dan membaca kitab suci, memimpin agama atau granti, menjelaskan tujuan perhimpunan kepada jemaah. Berganti lelaki dan perempuan duduk berhidap kati suci bersama-sama. Semasa radas, granti berdiri bersama pasangan berganti, bapa berganti lelaki dan bapa berganti perempuan untuk membaca radas secara senyap. Bapa berganti perempuan memberikan berganti lelaki sebuah hujung paling dan dia memangkan satu hujung yang berganti perempuan menggagang hujung yang lain. Bermakna bahawa kita harus sentiasa cuba melakukan pada yang betul walaupun sukar. Berganti berjalan mengiringi guru granti sabitji sebanyak 4 kali sambil bertutup. Ini ialah dipanggil lafaz. Selepas majlis akad hikmat selesai, ibu bapa berganti lelaki dan ibu bapa berganti perempuan berdoa bersama-sama sebagai ucapan terima kasih. Restu pasangan yang baru berkahwin itu, gurara kuil mempunyai buku di mana berganti lelaki dan perempuan menandakan untuk akan bahawa mereka telah berkahwin. Bila mereka berkahwin, mereka mendapat sip dalam skrip hujungku. Sebelum kereta berkahwin itu beradang, bapa berganti lelaki melepaskan shilling ke atas kereta. Shilling andang berhadiah dan kesanggupan untuk melepaskan beberapa perkara yang dia suka. Sekarang saya akan bercakap perkahwinan India. Sebelum ucapan perkahwinan, memandang sebatang pokok yang lurus dan disambung dengan serbuk kuing 3 hari. Berlaku ketika admin mendoakan angka pasangan berganti mendapat perdagangan hidup bersama. Selepas majlis itu, 9 majlis berdiri disamai bagi melambangkan masa depan pasangan itu. Berganti lelaki akan memberi istimewa tali yang diperbuat daripada bangan yang dilumur dengan kunyit dan seteri-seteri pasangan akan memberikan ibu bapa kepada tulang buah-buahan. Saya akan menyampaikan kepada Jody dan yang akan membantang tanya dapat perkahwinan kadasan, manfaat dan kepentingan kepelbagaian budaya. Hadiah perkahwinan biasanya termasuk makanan dan hidangan untuk perkahwinan. Makanan seperti daging daripada khinzir dan kebab dihidangkan dan kuantitinya mengikut kemampuan keluarga. Haiwan itu akan diberikan kepada wanita itu 2 atau 3 hari sebelum perkahwinan. Ini supaya boleh disembelih dan dimasak untuk kenduri di rumah pengantin perempuan nanti. Perkahwinan peringkat paling bawah mesti dilakukan dengan upacara adat pemujaan agama, pesta pora dan makan minum. Kenduri hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 2 atau 3 hari di rumah pengantin perempuan. Kepelbagaian budaya memainkan peranan yang amat penting dalam masyarakat atas pelbagai punca. Dengan mempelajari budaya masing-masing, masyarakat boleh membina pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain dan latar belakang mereka. Apabila budaya yang berbeza hidup bersama, lebih mudah bagi berkongsi idea dan pengalaman daripada budaya lain. Ini dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih bertolak ansur dan memahami.
Kepelbagaian budaya membawa banyak faedah kepada pelbagai aspek yang bukan sahaja terhad kepada masyarakat tetapi kepada seluruh negara dan rakyatnya. Faedah kepelbagaian budaya ialah ia membantu orang ramai memahami satu sama lain dengan lebih baik dan yang boleh memudahkan penyelesaian masalah. Ini kerana orang ramai dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan lebih baik apabila mereka tidak berat sebelah dan menilai. Bukan itu sahaja, dengan mempelajari budaya yang berbeza, kita boleh belajar menghidupkan idea baharu. Dengan cara ini, kita boleh mencipta perkara yang indah yang menggunakan kualiti terbaik daripada semua latar belakang kita. Selamat sejahtera, nama saya Ashley Im dan hari ini saya akan berkongsi tentang topik bersesuaian. Bab 1 iaitu penghayatan etnik dan peradaban ialah tentang era tradisional. Adat menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum dan daerah. Adat sesam perkahwinan seperti mersik, bertunang, majlis perkahwinan sudah diamalkan. Setiap etnik, suku bangsa dan kaum memiliki adat rezim tersendiri mengikuti kaum dan etnik masing-masing. Setiap rakyat Malaysia harus memahami, mengesuai dan menghayati adat sesam untuk menjalani kehidupan dalam etiknya dengan baik. Kehidupan juga dipercayai akan menjadi lebih harmoni sekiranya adat rezim etnik diperkukuhkan. Di dalam bab yang kedua, konsep etika dan peradaban, setiap perkahwinan tradisional mempunyai kegunaan mereka sendiri kerana terdapat pengaruh daripada kaum lain di Malaysia. Perbezaan kepercayaan memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan tradisional etnik. Pengaruh daripada negara timur dan Arab seperti penggunaan henna telah digunakan dalam perkahwinan kaum Melayu. Akhir sekali, bab ke-8, peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Adat rezim mendukung tanggungjawab sosial kerana sebahagian besar adat rezim dipengaruhi oleh peranan etika dan peradaban. Contohnya, terdapat sesetengah adat budaya bagi majlis kenduri perkahwinan yang tidak ditulis di mana-mana namun dijalankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam proses membuat hasil kajian ini, kami dapat meluaskan pemahaman mengenai tradisi dan budaya kaum, terutamanya bagi adat perkahwinan. Kini, kami lebih mengetahui tentang cara dan silsilah setiap kaum dalam mempraktikkan adat-adat tersebut. Ini dapat menggerakkan silaturahim dan mewujudkan sikap saling bantu-membantu antara satu sama lain apabila mereka menghadapi masalah. Selain daripada adat perkahwinan, adat-adat yang terdapat di Malaysia membuktikan bahawa tradisi merupakan salah satu cara dalam menyatupadukan sebuah bangsa. Seterusnya, tradisi dapat memperkayakan negara dengan keunikan budaya dan agama daripada setiap kaum. Dengan ini, ia membuatkan kita sebagai warga negara lebih menghargai akan tanah air yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Oleh itu, kita perlulah bersama berganding bahu dalam memelihara adat-adat tersebut dengan terus mempraktikkan untuk generasi muda yang akan datang sebelum terlambat. Sekian, terima kasih.